الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di siri Tanyalah Ustaz. InsyaAllah pada kali ini kita akan berkongsi lagi beberapa persoalan berkenaan dengan solat. Baik, kita pergi kepada soalan yang pertama. Boleh tak Ustaz jelaskan had suara dalam melaksanakan rukun qauli? Baik, soalan bertanya tentang had suara ketika kita melaksanakan rukun qauli. Baik, sebagaimana yang telah diberitahu sebelum ini, ya. Rukun qauli ini adalah takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, membaca tasyahud akhir ataupun tahiyat akhir, berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat akhir, dan yang kelima memberi salam. Kelima-lima ini merupakan rukun qauli. Apa dia rukun qauli? Iaitulah ucapan ataupun lafaz yang perlu kita dengar dengan telinga kita. Ya, itu rukun qauli. Ya. Baik. Jadi di dalam kitab Majmu', ya, ada menjelaskan had-had untuk kita melaksanakan rukun qauli ini. Ya. Baik. Yang pertama, wajib dan afdal. Ya, wajib dan afdal melaksanakan rukun qauli iaitulah didengar oleh telinga kita sendiri ketika mana kita mengucapkan rukun qauli. Contoh, ya, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, baca surah Al-Fatihah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka didengar oleh telinga kita sendiri. Ya. Maka hak ini wajib, ya. Mulut mengucapkan lafaz rukun qauli, telinga kita dengar apa yang dilafazkan oleh mulut kita. Ya. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, hukum harus, ya. Baik. Harus ni macam mana? Ya. Kita membaca rukun qauli, ya, orang sebelah kita dengar. Ya. Contoh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang sebelah kanan, orang sebelah kiri dengar, maka hukumnya harus. Ya. Hak yang pertama tadi wajib, ya. Yang kedua harus. Yang ketiga, hukum makruh. Makruh ni macam mana? Iaitulah apabila didengar oleh 3 orang. Didengar oleh 3 orang daripada kita. Makna kita orang yang pertama, orang yang kedua sebelah, orang yang ketiga, ya. Kiri dan kanan, ya. Jadi had bacaan bagi rukun qauli yang hukum makruh ini apabila kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dengar orang sebelah, ya. Orang sebelah pun tengok. Itu makruh hukumnya. Baik. Kemudian yang keempat, ya, haram. Ya, rukun qauli menjadi haram bila mana kita membaca dengan kuat, ya. Dengar satu masjid. Kita baca dengar satu masjid, ya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Imam pusing belakang, ya. Suruh diam, ya. Maksudnya apa? Jangan kita meninggikan suara sehingga didengar, ya, sehingga sah di belakang. Maka perbuatan ini haram. Dan yang kelima, menjadi tidak sah, ya. Menjadi tidak sah rukun qauli yang kita buat apabila kita melaksanakan bacaan-bacaan dalam rukun qauli ini dengan bacaan haiwan. Contoh kita baca bismillah, ya. Maka kita baca macam mana? Kalau biasa kita baca Bismillahirrahmanirrahim, tapi kita baca macam ular tedung, ya. Maka yang ini tidak sah, ya. Bagi salah pun
Dia bunyi begitu ya. Dia tak ada bunyi Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi hak yang dibunyi solat kita tidak sah. Jadi itu di antara 5 had bacaan di dalam rukun qauli. Begitu juga dengan takbiratul ihram yang kebanyakan kita tengok orang mengangkat takbiratul ihram Allahu akbar, dia tidak berbunyi lafaz Allahu akbar itu, maka solat dia tidak sah. Baik. Soalan yang kedua, sah atau tidak solat saya ketika memberi salam yang kedua saya terkentut? Ini bab perkara yang membatalkan solat. Ketika mana dia solat, duduk tasyahud akhir, dah nak habis dah solat, memberi salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Ketika warahmatullah kita berpaling ke kanan, maka sunat. Berpaling ke kanan ketika warahmatullah itu sunat. Assalamualaikum tu wajib, rukun qauli. Assalamualaikum warahmatullahi, berpaling ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Kentut. Tak ada habis, tak ada habis salam ke kiri, maka dia terkentut ataupun batal wuduk dia lah. Jadi solat dia sah ke tidak? Solat dia sah. Solat dia sah. Kerana apa sah? Kerana salam yang kedua, iaitu salam yang ke kiri, dikira dalam perkara-perkara sunat sahaja. Dia tidak menjadi rukun. Yang rukun salam yang pertama. Sekiranya kita salam yang pertama itu kita terkentut, maka batal solat kita dan kita kena ulang semula solat. Adapun ketika mana kita memberi salam pada salam yang kedua, berpaling ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi, maka kita terkentut, tidak perlu mengulang solat. Baik. Seterusnya, soalan yang ketiga. Ketika mana saya solat, saya perasan bahawa tangan saya ada liquid paper. Adakah perlu saya memberhentikan solat saya pada ketika itu? Baik, ni ketika tengah solat, dia nampak liquid paper dekat tangan. Jadi liquid paper ni adalah benda yang tidak menyerap air. Tengah sembahyang, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Bila kita sembahyang, mata kita pandang ke tempat sujud, kita tak pandang ke orang lain, sembahyang mata melilau pandang ke orang lain, tapi mata kita pandang ke bawah. Bila mana mata kita pandang ke bawah, maka kita nampak tangan kita, di sini ada liquid, liquid paper hak yang putih tu, jadi adakah dia perlu memberhentikan solat? Jawapannya ya. Dia perlu memberhentikan solat kerana pada ketika itu solatnya sudah menjadi tidak sah. Kenapa? Wuduknya tidak sah. Jadi bila wuduk tidak sah, dia solat dalam keadaan dia berhadas kecil, maka tidak sah solatnya sekiranya dia meneruskan solat dalam keadaan tangannya berliquid paper. Baik. Jadi sekadar itu dulu perkongsian kita pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada kali ini mendapat manfaat dan dimanfaatkan bersama. Kita bertemu lagi di siri-siri akan datang. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Jom beramal. ذا الجلال